Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopo Channel. Nampaknya kemarahan rakyat Malaysia belum dapat dibendung lagi, ya, berkaitan dengan tindakan CEO Mada Corp. Dikatakan beliau ini adalah pemimpin daripada PAS, dilantik untuk menjawat jawatannya ketika kerajaan PAS dan Bersatu Perikatan Nasional. Jadi sekali lagi CEO Mada Corp ini digesa untuk meletakkan jawatan segera. Itu satu perkara yang menarik untuk saya kongsikan. Dan yang kedua, hianati amanah orang bersedekah. Apa maksud di kenyataan Menteri Agama ini? Jadi mari kita lihat dua kenyataan media ini, sahabat-sahabat semua. Tapi sebelum saya teruskan, jangan lupa juga terus support Alright Nopo Channel dengan cara tekan butang subscribe, like, dan share. Mari kita ikuti berita gempak hari ini. Letak jawatan serta merta amanah Kedah desak CEO Mada Corp. Itu antara desakan dan juga gesaan, ya, daripada Amanah Negeri Kedah. Amanah Kedah mendesak Ketua Pegawai Eksekutif Mada Corp Abdullah Ismail untuk meletakkan jawatan serta merta. Kata mereka, Amanah Kedah berpandangan tindakan CEO Mada Corp tidak beradab, tidak beretika dan juga gagal menghormati pemimpin dan menteri yang bertanggungjawab terhadap Mada Corp, anak syarikat Lembaga Kemajuan Pertanian Muda. Amanah Kedah juga berpendapat desakan peletakan jawatan tersebut adalah wajar demi menghormati keadaan di samping memulihkan imej anak syarikat Mada berkenaan, kata Timbalan Pengerusi Amanah Kedah Johari Abdul. Ketetapan ini dibuat ekoran tular video klip di mana Abdullah tidak bersalaman dengan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Muhammad Sabu yang membuat lawatan ke Mada Corp. Jadi terdahulu Amanah Kedah meminta semua pihak untuk menghentikan serangan bully cyber terhadap Abdullah. Namun hari ini, ya, kenyataan terkini, ya, daripada Parti Amanah Kedah mahu untuk CEO pemimpin daripada Parti PAS ini untuk meletakkan jawatan, ya, kerana perkara dan tindakan yang dilakukannya itu adalah sesuatu yang amat tidak bertanggungjawab dan tidak bertamadun. Ya, kemarin juga dia sudah pun memohon maaf dan memberikan alasan kononnya kerana sudah bersalam sebelum ini dan karena itu dia tidak mau bersalam lagi. Tapi jelas bahwa tindakannya itu bukanlah sesuatu seperti yang diberikan alasan itu, sahabat semua. Ini pandangan saya. Kerana jelas dengan jelas, ya, kita melihat beliau berundur dan meletakkan kedua belah tangannya itu di bahagian belakang. Ini maksud apa? Ini maksudnya penolakan, tidak mau bersalam dan sebagainya. Jadi, ya, kita harapkan kalau masih ada maruah, silalah letak jawatan, tinggalkan jawatan itu. Kerana hari ini, ya, Mada di bawah Kerajaan Persekutuan ini bukan lagi di dalam Kerajaan PAS dan Bersatu. Jadi jangan menjadi mungkin duri dalam daging kepada Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan ini. Alright. Perkara kedua, sahabat semua, yang menarik untuk saya kongsikan kenyataan daripada Menteri Agama. Kerana hari demi hari kita dapat melihat pelbagai agensi, individu, ya, membuat derma, meminta derma. Tetapi derma itu pula ataupun sedekah itu pula dijadikan alat untuk mereka mencari keuntungan. Seperti mana yang sedang berlaku dalam kes yang hangat diperkatakan ini, iaitu GSBH, antaranya Palestin punya NGO, ada banyak lagi lah yang sudah dibekukan akaun mereka. Dan satu lagi pendakwaan terhadap pasangan suami isteri, pempengaruh, influencer, ya, turut didakwa di dalam isu berkaitan dengan derma, sedekah dan sebagainya. Jadi Menteri Agama mengatakan hianati amanah orang bersedekah, ini teguran Menteri Menteri Agama. Jadi apakah teguran itu? Jadi kalau kita lihat kenyataan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Agama Muhammad Naim Mokhtar menegur institusi amal jariah dalam negara supaya tidak mengkhianati amanah dari mereka yang berinfak atau bersedekah. Beliau mengingatkan semua agensi yang berkenaan bahawa tadbir urus yang tidak tulus boleh menyebabkan masyarakat tidak berminat untuk bersedekah. Tambah lagi, tadbir urus yang cekap bukan sahaja akan melahirkan organisasi amal jariah yang berdaya saing,
malah mampu mengekalkan keyakinan masyarakat untuk terus menyumbang dan menjadikan institusi berkenaan sebagai institusi infak pilihan. Jadi sebab itu saya sampaikan kepada semua agensi dan institusi, katanya amal untuk memastikan tata kelola dan tadbir urus yang baik dilakukan dengan seketat-ketatnya. Jangan sekali mengkhianati amanah yang diberikan oleh penyumbang-penyumbang infak, katanya memetik FMT hari ini selepas menghadiri majlis penutup Forum Serantau Yapim 2024. Jadi terdahulu dalam ucapannya, Naim turut mengingatkan semua agensi dan badan infak untuk beroperasi berdasarkan prinsip patuh syariah yang menggalakkan pelaburan beretika dan pertumbuhan ekonomi yang bertanggungjawab secara sosial. Jadi itu antara kenyataan ya daripada Menteri Agama ya berkaitan dengan isu yang sedang hangat ya berlaku di dalam negara kita. Ya, kerana perkara seperti ini ya amat-amat merisaukan kita kerana mereka menggunakan isu bangsa, agama, NGO dan sebagainya demi untuk kepentingan politik. Satu lagi yang menarik untuk saya kongsikan, isu berkaitan dengan JSBH. Keputusan Jawatan Kuasa Fatwa Selangor akan dikemukakan untuk memperoleh perkenan Sultan Selangor. Jadi itu antara perkembangan terkini ya untuk isu berkaitan dengan JSBH ini. Ya, dikatakan menunggu ya. Pengerusi Jawatan Kuasa Halal Islam Selangor Dr. Muhammad Faminga berkata, keputusan Jawatan Kuasa Fatwa berkenaan Global Ikhwan Service in Business Holding Sdn Bhd akan mendapat perkenan Sultan Selangor sebelum dijadikan fatwa. Keputusan telah dibuat dalam mesyuarat pada Selasa yang lalu, kemarin ya. Dan kemarin 2 hari yang lalu, dan kita akan kemukakan kepada Sultan Selangor sebelum ia digazetkan, katanya kepada media. Mufti Selangor Datuk Anhar Opir sebelum ini menyatakan bahawa Jawatan Kuasa Fatwa Selangor telah membentangkan semua hasil penemuan berkenaan kumpulan JSBH pada 30 September yang lalu. Jadi jawatan kuasa tersebut turut meneliti dan menilai bukti yang diterima daripada pihak polis dan JAIS serta keyakinan daripada individu-individu tersebut. Jadi itu dia sahabat semua, antara perkembangan terkini ya terkait dengan skandal melibatkan JSBH. Jadi apa pandangan anda sahabat semua? Ada beberapa perkara yang saya kongsikan tadi. Yang pertamanya berkaitan dengan kebiadaban CEO Madakop letak jawatan, digesa untuk meletakkan jawatan segera. Adakah anda setuju ya pemimpin daripada parti PAS ini yang sedang memegang jawatan sebagai CEO Madakop ini digesa untuk meletakkan jawatan? Anda boleh berikan pandangan dan komen ya di dalam ruangan komen. Jadi terima kasih. Izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa peribahasa mengatakan tapak pengkang kab 2 ton keinginan. Dalam bahasa Melayunya tepuk dada tanya selera. Sekian jadi daripada Alright Napa Channel. Kita berjumpa lagi. Bye bye.